Maaf. Lupa nak rakam. Okey. Lagi sekali saya ulang. Okey. Huruf-huruf di dalam Al-Quran ni tuan-tuan dan puan. Dia tak macam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, A tu bulat. Huruf A tu bentuk bulat. Sampai ke sudahlah bentuk bulat dia. Kalau B tu dia ada dua bulat. Sampai ke sudah bentuk bulatnya. Tapi Al-Quran tak macam tu tuan-tuan dan puan. Huruf-huruf hijaiyah yang kita panggil ni, huruf Al-Quran ni, dia berbeza mengikut di mana dia berada. Huruf-huruf hijaiyah ni, dia berbeza mengikut dia di mana dia berada. Sebab itu, dekat sini, kita keluarkan formula ATH untuk tuan-tuan dan puan-puan betul-betul kenal huruf tu mengikut tempatnya. Dia macam kita jugalah. Duduk rumah berkemban saja. Rambut kusut masai. Tapi bila pergi majlis, pakai lawa-lawa. Kalau pergi mamak, pakai apa? Baju kebaya. Pergi mamak pakai baju kebaya. Ikutlah kan. Lain tempat dia, lain rupa dia. Tapi orangnya tetap sama. Orangnya tetap namanya Sakinah. Tapi bila dia dekat tempat berbeza, dia akan memakai pakaian yang berbeza ataupun bentuk yang berbeza ataupun makeup yang berbeza ataupun jenis rambut yang berbeza. Macam itulah diibaratkannya. Okey, jadi jom kita tengok satu persatulah huruf yang kita akan belajar hari ini. Okey, baik, tuan-tuan dan puan. Jadi sebelum ni tuan-tuan dan puan dah belajarlah makhraj. Cuma kita letak lagi sekali dekat sini, dekat kotak ni. Sebab tu kena print siapa yang tak print tu untuk ulang kaji tuan-tuan dan puan. Jadi A untuk api, ba untuk bakul. Tuliskan dekat sini rupanya dekat kotak kosong ni kita tinggalkan supaya tuan-tuan dan puan ingat. Ingat apa bentuknya. Sambil tulis tu kita cakap sekali. Dia ada satu tarik, ada satu tiang. Lepas tu dia ada api dekat atasnya. Hurufnya A. Dia ada satu tiang. Tulis sambil cakap sama dengan saya. Dia ada satu tiang. Dia ada satu api di atasnya. Maka hurufnya adalah A. Dia ada satu tiang. Dia ada satu api di atasnya. Makanya dia adalah huruf A. Seterusnya, dia ada bentuk melengkung. Lepas tu dia ada buah apple dekat bawah tu. Maknanya dia adalah bakul. Bakul yang bocor kot. Sebab apple tu dah terkeluar. Ha. Lagi sekali, dia bentuk melengkung. Dia ada satu titik di bawah. Maknanya dia adalah huruf ba. Lagi sekali tulis. Dia ada bentuk melengkung. Dia ada satu titik di bawah. Maka dia adalah huruf ba. Tulis. Jangan tak tulis tuan-tuan dan puan Okey. Jadi, itu dah selesai. Bersekali dengan makraj lah. Huruf A dikerongkong bawah, ba bibir dirapatkan. Kalau terlupa, rujuk balik formula tapak tangan yang kita dah bagi sebelum ni. Okey, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, jom kita pergi kepada formula ATH yang saya cakap tadi. Awal, tengah dan hujung. Jadi untuk formula ni, kita nak tengok dua benda. Adakah dia adalah huruf yang berubah bentuk? Dan lagi satu, adakah lagi satu nanti saya bagi tahu. Karena ni saya nak tengok tuan-tuan, saya nak tuan-tuan dan perempuan tengok dekat huruf alif ni, dekat huruf A ni, tengok betul-betul yang dah digariskan tu pun. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, huruf A ni dia berubah bentuk ke tidak? Komen sikit. Huruf A ni dia berubah bentuk ke tidak? Cuba tengok. Dekat awal tu, okey, bentuk dia macam tu. Dekat tengah tu bentuk dia macam tu. Dekat hujung pun bentuk dia macam tu. Ada dua jawapan ni. Ada yang jawab tidak, ada yang jawab ubah. Bagi lagi jawapan dah. Jangan takut untuk mencuba tuan-tuan dan puan. Sebab kita ni sebagai manusia, daripada kesalahan lah kita belajar. Orang yang tidak pernah buat silap adalah orang yang tidak pernah belajar. Ah, okey.
Terbaik, terbaik. Baru banyak. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih atas komen. Cek tuan-tuan dan puan. Jadi jawapannya adalah tidak, tuan-tuan dan puan. Betul. Siapa yang jawab tidak tu? Jadi siapa yang jawab ubah tu jangan nangis. Maaf, maaf. Gurau je. Jangan bersedih. Tak apa, kita belajar. Kenapa dia tidak berubah, Ustaz? Tengoklah betul-betul. Dia masih lagi sama bentuk dia. Dia ada tiang, dia ada api. Dia ada tiang, dia ada api. Tengok betul-betul dekat sini. Dia ada tiang, dia ada api. Dia ada tiang, dia ada api. Jadi bentuk dia masih lagi tidak berubah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terbaik. Alhamdulillah semuanya. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua tadi. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Agak-agak tuan-tuan dan puan perasan tak? Berdasarkan tiga kalimah yang kita bagi ni, apa ciri yang ada pada huruf A? Tadi yang pertama, dia tidak berubah bentuk. Yang kedua, yang saya tak bagi tahu tadi, cuba tuan-tuan dan puan teka. Apa dia? Saya nak tengok. Ada tak yang otak geliga sikit dalam ni? Yang hari-hari makan kismis. Ada tak? Ada tak? Nampak gaya macam tak ada ni. Ah, tak ada eh? So saya bagi masa seminit. Saya bagi masa seminit. Okey, mantap Puan Siti Azmah. Alhamdulillah. Mantap Puan Zurina. Akhirnya masuk juga. Betul. Huruf A adalah huruf yang sombong. Tak friendly. Ni mesti Ustaz Daniel dah bagi tahu ni. Sebelum ni. Betul. Tuan-tuan dan puan. Huruf A, dia adalah huruf yang sombong, tuan-tuan dan puan. Dalam Al-Quran, ada dalam 6 atau 7 huruf yang bersifat macam ni. Dia boleh bersambung sebelah kanan, tetapi dia tak boleh bersambung sebelah kiri. Jadi andai katalah satu hari. Ini antara, kata apa? Antara kesilapan yang orang selalu buat lah. Asal nampak huruf tu mencanak naik je huruf alif. Asal nampak huruf tu panjang ke atas je huruf alif. Jadi mulai hari ini tuan-tuan dan puan, kena ingat huruf A dia tak boleh bersambung sebelah kiri. Jadi andai kata satu hari nanti kita jumpa. Kita jumpalah contoh-contoh. Kita jumpa huruf dekat sini. Dia macam ni dia bersambung. Contohlah dia bersambung macam ni je kan. Ni tak ada. Dia bersambung macam ni. Janganlah pula kita baca ba. Sebab apa? Sebab Ustaz Ramzul cakap huruf A adalah huruf yang sombong. Huruf yang tak friendly. Huruf yang kroni. Dia kawan dengan geng-geng dia je. Geng-geng parti berhaluan kanan je. Yang parti berhaluan kiri dia tak nak kawan. Sombong. Tapi kalau dia lompat-lompat tu kita tak tahulah. Tapi secara asasnya dia memang tak boleh bersambung sebelah kanan. Silap. Dia memang tak boleh bersambung sebelah kiri. Jadi tuan-tuan dan puan, ingat sifat yang kita katakan tadi. Dekat bawah ni dah ada tulis lah. Dua perkara yang kita nak tengok dalam modul mengaji basic yang pertama ni. Tiga benda lah. Satu yang ATH ni tadi. Yang kedua, kita nak tengok dia berubah bentuk atau tidak. Yang ketiga, kita nak tahu dia boleh bersambung sebelah kiri ke tidak. Jadi, minta tuan-tuan dan puan tulis dekat dalam chat. Huruf A tidak berubah bentuk dan tidak boleh bersambung sebelah kiri. Tulis sikit dekat dalam chat tuan-tuan dan puan. Huruf A tidak berubah bentuk dan tidak boleh bersambung sebelah kiri. Tulis, tulis. Jangan tak tulis.
Kita ni bukan Imam Syafi'i. Dengar je boleh terus hafal. Udah terkeluar logatnya. Kita ni bukan Imam Syafi'i, tuan-tuan dan puan. Ah, kita ni kalau nak ingat, kita kena tulis. Sebab kata cikgu kita dulu lah. Tak tahulah cikgu tuan-tuan dan puan macam mana. Cikgu saya dulu selalulah pesan. Kita ni kalau kita dengar je, kita tak ingat. Tapi kalau kita tulis, kita akan hafal. Tapi kalau kita amalkan, insya-Allah kita akan faham. Betul ke tidak kod saya ni? Saya pun lupa dah lama benar tinggal sekolahnya. Okey, Alhamdulillah. Baru dua orang tulis ni. Okey, terbaik, terbaik. Jadi ingat baik-baik perkara itu. Dua perkara yang kita tekankan dalam modul mengaji basic yang pertama. Okey, baik. Lambat sangat tulis ni. Kita banyak lagi urut nak belajar ni. Ha, fast HR. Kita kat sini kena fast response sikit. Takut mengganggu kawan-kawan lain. Okey, terbaik. Terbaik semuanya. Alhamdulillah. Betul. Doa tak berubah bentuk dan tak boleh bersambung sebelah kiri. Jadi jom kita tengok pula kepada huruf ba. Huruf ba pun sama. Siapa yang tengah taip tu dah boleh padam balik lah. Lambat sangat. Huruf ba tu pula. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Huruf ba ni dia berubah bentuk ke tidak? Huruf ba ni dia berubah bentuk ke tidak? Cuba komen sikit. Lagi. Okey. Okey, lagi. Ah, jadi masih juga ada dua jawapan. Ada yang kata berubah, ada yang kata tidak. Jadi jawapannya adalah jawapannya adalah dia tidak berubah bentuk. Kenapa Ustaz? Kan lain tu dekat tengah tu. Dekat tengah tu kecil sikit. Dekat awal tu dia tak apa dia tak penuh pun lekuk dia. Jadi macam saya cakap untuk apa untuk formula ATH ni kita jangan serius sangat. Maksud dia berubah bentuk tu adalah dia berubah dalam 50% rupa dia hilang ataupun dalam 30% lah. Dalam 30% rupa dia berubah. Itu kita panggil dia berubah bentuk. Sebab macam saya cakap tadi, penulisan dalam Al-Quran ni bukan macam bahasa Melayu. Dia tak kekal. Macam huruf ba ni pun dalam Al-Quran banyak lagi bentuknya. Ada yang tiba-tiba panjang je huruf ba-nya. Panjang sangat. Ada yang tiba-tiba panjang je huruf ba dia. Ha, ada pula yang tiba-tiba, ketok je huruf ba-nya. Itu huruf. Ada yang tiba-tiba ketok je huruf ba tu. Belum lagi contoh dah perempuan jumpa. Eh, terbalik pula huruf ba-nya ni. Ada, ada. Ha. Ada juga huruf ba macam tu. Jadi macam mana kita nak tahu dia ni berubah bentuk ke tidak? Ingat konteks konsep awal yang kita bagi tadi. Selagi bentuknya masih ada lekuk, tulis kat dalam kotak tu. Selagi bentuknya masih ada lekuk dan ada titik, dia adalah huruf ba. Selagi dia masih ada lekuk, walaupun lekuknya ni tak sempurna dan dia ada titik, dia masih lagi huruf ba. Ah. Dan kita tengok selagi dia masih ada lekuk dan dia masih ada lagi titik, dia masih lagi huruf ba. Okey, Alhamdulillah. Jadi ingat tuan puan macam saya cakap, dia tidak dikira berubah bentuk selagi belum 30%. Orang kata separuh lah senang ayat mudahnya. Selagi bentuknya tak hilang separuh, selagi itu kita anggap dia tak berubah bentuk. Faham ke tidak tuan-tuan dan puan? Cuba komen sikit. Ke macam apa benda Ustaz ni cakap ni? 70%, 30%. Ini bukan kelas matematik. Ini kelas Al-Quran Ustaz ni.
Okey, faham maaflah saya ini memang suka lalu-lalu sikit. Okey, Alhamdulillah. Kalau tak jelas bagi tahu saya akan undang balik insya-Allah. Kalau sampai 10.30 pun 10.30, saya undang balik. Okey, semua faham Okey, Alhamdulillah. Jadi, kita pergilah kepada kita punya konklusi. Konklusinya adalah huruf ba tidak berubah bentuk. Dan lagi satu, dia boleh bersambung sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi dia tak termasuk dengan 6 huruf yang sombong tadi. Dia tak termasuk dengan 6 huruf yang sombong tadi, iaitu huruf alif. Lagi lain tu nanti kita akan belajar, insya-Allah. Okey, kita pergi pula kepada huruf telefon. Telefon. Kita ingat balik makhrajnya. Makhrajnya adalah hujung lidah di antara gusi dan gigi atas. Maknanya kita kena sebut ta. Lidah tu mesti kena gigi tau. Ta, ta. Bukannya ta, ta, ta. Dia ada slang-slang British sikit ke saya tak tahu. Dia sebut ta, ta. Salah lah tu. Kita nak sebut, pastikan ikut makhrajnya dengan sempurna. Jadi bila lidahnya dekat antara gusi dan gigi atas, maka di situlah tempatnya. Ta, ta, ta. Cuba sebut sikit dengan saya. Ta. Bukan ta. Ataupun to. Ataupun ta. Pastikan ta, ta. Jangan pekat sangat ikut logat. Logat kawasan masing-masing tu. Ikut bahasa apa, ikut lajah Arab tu untuk sebut. Okey. Jadi jom ikut bersama-sama dengan saya. Kita baca. Ta, 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 ta. Baca, jangan tak baca. Walaupun saya tak dengar, tapi saya boleh rasa aura dia dekat sini tu. Jadi sekarang ni aura dia macam sipi-sipi sikit. Baca kuat lagi sampai jiran sebelah dengar. Baca. Bata. Bata. Korang kalau bergosip, sampai hujung kampung boleh dengar. Baca ni slow je. Seterusnya. Ta-a. Ta-a. Ta-ba. Ta-ba. Ta-ta. Ta-ta. Abata. Abata. Bata'a. Bata'a. Ta'aba. Ta'aba. Ba'ata. Ba'ata. Okey, terbaik tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi kalau semuanya dah okey, kita pergi kepada kolom 5, 6 dan 7 lah. Awal, tengah dan hujung. Jadi kita tengok balik dekat huruf ta ni. Ini saya cakapkan tadi tu. Dah ketut pula dia punya ni. Apa dia punya lekuk tu. Tapi dia masih lagi tak dikira berubah bentuk. Selagi dia masih ada lekuk dan dia masih ada titik. Selagi dia masih ada lekuk dan dia masih ada lagi titik. Selagi dia masih ada lekuk dan selagi dia masih ada lagi 2 titik. Jadi sifat dia ni tuan-tuan dan puan, sifat huruf ta ni bentuk dia sama macam huruf ba tadi. Tapi apa yang membezakan dia tuan-tuan dan puan? Cuba komen sikit. Tak boleh bagi saya bercakap je ni. Kena bagi tuan-tuan dan puan komen sikit. Ya, betul Puan Zurina. Alhamdulillah. Puan Zurina ni perform ni untuk kelas kali ni. Jadi lah orang yang selalu pertama mengkomen ni. Dah standby ni untuk taip ni. Alhamdulillah. Ya, betul. Yang membezakan mereka berdua adalah titiknya. Huruf ba, 1 titik di atas. Huruf ta,
dua titik di atas. Begitulah kisahnya. Kenapa beza dekat titik ni, Ustaz? Jadi kalau nak tahu sebenarnya Al-Quran ni tuan-tuan dan puan, tempat dan jumlah titik. Ya, betul, terbaik. Alhamdulillah, tepat jawapannya. Okey, kat mana saya tadi cerita? Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, Al-Quran ni dulu bahasa Arab ni lah senang kita. Mana ada titik? Ah, mana ada titik? Kalau tak dulu lekuk je. Contoh andai kata kita tengok dekat ayat ni tadi. Dekat lekuk dia ni tadi. Mana ada titik? Tak ada titik. Al-Quran dulu. Zaman Rasulullah dulu. Bahasa Arab dulu. Mana ada titik? Jadi macam mana kita nak baca kalau tak ada titik tu? Memang tak boleh tuan-tuan dan puan. Sampailah pada satu tahap selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun mula mengumpulkan sedikit demi sedikit lah teks-teks Al-Quran ni, sampailah pada zaman Sayyidina Uthman dia dibukukan dan dicantikkan dan dipelopori sebuah satu naskah tu oleh Syekh Abu Aswad Ad-Duwali. Itu dia punya tokohnya lah dalam sejarah ni. Dia yang meletakkan titik-titik dan baris ni supaya kita orang di luar Arab ni boleh faham dan boleh baca Al-Quran ni mengikut lajah Arabnya, mengikut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu titik sangat penting untuk kita mengenali huruf. Ha, Antara sebab-sebab lah orang selalu tertukar baca ni, baca Al-Quran. Alamak Ustaz, tertukar huruf lah. Tersilap huruf lah. Sebab apa? Sebab tak ingat titik. Jadi perempuan, buat catatan sikit. Jangan dengar je, buat catatan sikit. Titik, buatlah macam mana pun. Titik equal tu penting ke? Nak salin balik ke apa yang saya cakap tadi tu? Ikut sukalah. Yang penting buat nota. Macam saya cakap, kita ni bukannya wali. Kita ni hanyalah manusia yang sedang menuntut ilmu. Dia bak kata orang tu tua lah. Nak kenal kembar dia tu, tengok dia lalat dia. Jadi nak kenal huruf, kena ingat apa tuan-tuan dan puan. Tulis balik dekat dalam chat. Kena ingat. Lambat pula. Kena ingat titik terbaik. Bukan semua hati. Alhamdulillah. Yang lain dah tidur ke? Merdu sangat ke suara saya sampai tertidur ni? Okey, terbaik pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ingat baik-baik. Okey, cantik. Jadi seterusnya kita pergi kepada huruf yang seterusnya. Iaitu huruf sa. Huruf sa itu formulanya sakit. Jadi huruf sa ni huruf pertama adalah huruf hijaiyah yang sebutannya lari sikit daripada bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak ada huruf sa ni. Tak pernah-pernah kita sebut sa. Melainkan orang yang mengada-ngada lah. Sakit dah, Wak. Tapi kalau normalnya tak ada. Tapi dalam Al-Quran ada. Jadi kita kenalah sebut betul-betul. Lidah tu pastikan kita keluarkan sa, sa, sakit, sakit. Macam tu. Lidah tu pastikan keluar sakit. Okey. Jadi formulanya kita ingatlah. Dia sakit gigi sebab dia ada tiga titik. Jadi jom baca bersama saya nombor dua, nombor tiga dan nombor empat ni. Sa, 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 basa, basa, sa,
Sa. Sabah. Ui, terasa aura ada sampai sini tu. Uish. Betul-betul kuat tuan-tuan rumah baca ni. Okey, Sabah. Sata. Lidah tu jangan lupa ke gigi atas. Sata. Abata. Abata. Batasa. Batasa. Sabata. Sabata. Sataba. Sataba. Alhamdulillah. Jadi pergi ke 5, 6 dan 7. Gini kita tak perlulah kerungkaikan lagi. Sebab sebab kenapa tak perlu rungkaikan? Sebab ada orang yang adik-beradik. Ba, ta, sa dengan ada adik beradik tiri lagi dua. Na dengan ya. Kelima-lima huruf ni semuanya sama saja. Dia ada lekuk, dia ada lekuk dan dia ada lekuk. Jangan kita kira pendek lekuk dia kecil ke, lekuk dia ketot ke apa ke. Asalkan dia ada satu. Saya tekankan ni sebab dia akan masuk dalam topik minggu depan. Satu. Dia ada satu lekuk. Maksudnya dia antara 5 huruf tadi. Ba, ta, sa, na dengan ya. Sekarang ni kita pergi kat 3 beradik utama ni lah. Along Angah Acik ni. Along Angah Acik. Ba, ta, sa. Dan seperti yang saya cakap tadi, nak membezakannya, pastikan kita tengok titik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, minta komen sikit dekat dalam chat. Ba berapa titik dekat mana? Ta berapa titik dekat mana? Sa berapa titik dekat mana? Supaya lepas hari ini tuan-tuan dan perempuan betul-betul ingat di mana posisinya. Cuba komen sikit tuan-tuan dan perempuan. Okey, okey. Ba satu titik di bawah lagi. Semua tulis, semua tulis. Ba titik di mana? Ta titik di mana? Sa titik di mana? Semua komen, semua komen. Jangan malas-malas tuan-tuan perempuan. Aduh, macam mana nak berjaya kalau malas? Macam mana nak berjaya? Kita anak-anak kalau malas kita marah. Tapi kita ni cuma sedar diri sikit. Faham tuan rumah Saya nak bagi semangat. Okey, terbaik. Alhamdulillah. Mana wakil jantan kita ni? Malulah sikit dengan dengan gadis-gadis ni. Tuan Amidon. Komen sikit Tuan Amidon. Maaflah. Maklumlah. Kan. Kita lelaki kena kuat. Berkata Azri Walter. Okey, betul. Ba satu titik di bawah. Ta dua titik di atas. Sa tiga titik di atas. Ingat sampai bila-bila. Dan huruf sa ni sama juga macam abang-abang dia. Dia tidak berubah bentuk dan dia boleh bersambung sebelah kanan dan kiri. Okey, ni baru hero tuan-tuan. Ni baru hero Tuan Hamidun. Hujung-hujung. Hero datang lambat sikit Tak apa, tak apa. Yang penting semangat tu yang kena ada. Okey, terbaik semuanya. Okey. Jadi selesai berkenaan dengan kembar 3 tadi. Kita pergi pula kepada kembar yang seterusnya. Tapi sebelum kita pergi, saya nak bagi tips sikit lah. Sebab 3 huruf ni memang ramai selalu tertukar. Mengikut pengalaman saya mengajar, 3 huruf ni, adik-beradik ni, dia memang selalu orang tertukar. Apa yang susah sangatnya tak tahulah. Jadi dekat sini saya nak ajar tuan-tuan dan puan satu tips. Satu tips bagaimana kita nak ingat huruf-huruf berikut. Jadi dia ada 3 lah. 3 beradik ni. Macam saya suka panggil dia adik-adik beradik apa? Adik-beradik ombak. Sebab rupa dia macam ombak sikit. Okey. Jadi macam mana kita nak ingat
kedudukan titik dia, yang pertama, ha ni senang lah. Ha ni senang. Sebab dia tak ada titik. Tapi ja dengan ha, ja dengan ha pula. Ja dengan ha ni, selalu sangat orang tertukar. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan ingat balik formula kita dekat mengaji dari zero tu. Saya nak bagi dia make sense sikit dekat sini. Jadi bila titik dia dekat tengah, formula dia adalah jala. Bila dia titik di atas, formula dia adalah khotib. Kita tahu dah formula tu. Tapi macam mana kita nak pastikan kita tahu betul ke tidak titik dia? Jadi kita ingat tuan-tuan dan puan, ada nelayan tak dekat sini? Ataupun Ajah dia nelayan ke, ataupun dia duduk perkampungan nelayan ke, ataupun dia kaki mancing lah senang cerita. Ada kaki mancing tak dengan cerita kaki casting ke apa semua ke, kaki kumpau ke? Tuan Midon lah kot, dia seorang je lelaki sini. Jarang lah anak-anak gadis, anak-anak gadis jaranglah wanita-wanita ni mancing. Okey. Jadi bila kita memancing, tuan-tuan dan puan, dengar cerita saya ni. Bila kita memancing, bila kita tebar jala tu, fiuk. Bila kita tebar jala tu, ni kita tengah tebar lah jala tu. Bila kita tebar jala tu, ikan tu mesti duduk dekat mana tuan-tuan dan puan? Ikan tu, dia mesti duduk dekat dalam jala tu lah. Dekat bawah dia tu. Kalau ikan tu duduk dekat atas, tak ada hasil lah menjala tu tuan-tuan dan puan. Buat penat tebar je. Jadi bila kita menjala, ikan tu mesti duduk dekat bawah. Maknanya huruf ja, titiknya mesti duduk dekat bawah. Ingat baik-baik cerita saya ni. Okey, seterusnya huruf kha pula, khotib. Khotib ni kita tanya ni lah. Laki-laki lah kat dalam ni. Tuan Hamidun je lah seorang. Okey, khotib tu apa Tuan Hamidun? Orang yang bagi khutbah lah kan. Jadi orang yang bagi khutbah ni, biasanya dia duduk dekat atas mimbar ke dia duduk dekat bawah? Ni mimbar je lah contohnya. Ni tangga dia. Orang yang bagi khutbah tu dia duduk dekat atas ke dekat bawah? Nak tanya Tuan Hamidun lah. Ke tak pergi sembahyang Jumaat? Dah lah gurau je tuan. Betul Tuan Hamidun. Dia mesti duduk dekat atas mimbar tu. Yang perempuan ni. Yang perempuan ni tak tahu ni sebab tak pergi sembahyang Jumaat. Dia sebab dia mesti duduk dekat atas mimbar. Kalau dia duduk dekat bawah, jangan datang masjid tu. Bahaya. Dia mesti duduk dekat atas. Maknanya titik huruf H mesti duduk dekat atas. Alhamdulillah. Terbaik ni tuan-tuan sekalian. Jadi ingat cerita saya ni. Orang kata analogi bukan cerita. Okey. Jadi insyaAllah dah tahu. Jom kita pergi kepada seterusnya. Okey. Ini ada. Ja, formula dia jala. Dan makhrajnya tengah lidah ditekan di langit atas. Pastikan tengah lidah tu betul-betul ditekan Nampak lidah saya ni? Ja, ja, ja. Jangan ja, ja. Jangan ujung lidah tu naik. Ja, ja. Salah. Mesti tengah lidah tu. Ja, ja. Beza dia sikit je tapi boleh mengubah bacaan kita. Dan jangan tekan sangat. Ni selalu orang puan ni suka buat ni. Ya, ya. Dah macam apa tu? Dia nak ikut slang Arab tu. Ya, tak payah. Sebut biasa je. Ja, ja. Yang penting tengah lidah tu naik ke di langit atas. Okey. Jadi jom bersama baca bersama dengan saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ja. Ja, ja. Jaba, jaba, jata, jata, saja, saja,
Baja. Baja. Ja'a. Ja'a. Jadi siapa yang tak sempat ikut tu, nanti tengoklah rakaman balik ya. Abata. Abata. Tak saja. Melalut lidah kat sini. Ke depan, ke tengah, ke belakang. Pastikan sebut betul-betul. Tak saja. Sangkut dah saya. Lagi sekali. Tak saja. 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 Ja aja. Ja aja. Okey, Alhamdulillah. Jadi jom kita pergi kepada formula ATH kita. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, huruf ja ni dia berubah bentuk ke tidak tuan-tuan dan puan? Cuba komen sikit tuan-tuan dan puan. Berubah ke tidak? Tengok macam tak berubah je Ustaz, sama je. Cuba komen sikit. Ni siapa salah jawab ni? Kena mandi air bunga. Udah terang-terang nampak tu. Okey, Alhamdulillah semua jawab ubah. Betul, tuan-tuan dan puan. Dia berubah bentuk. Huruf ja ni bila dia di awal dan di tengah, dia hilang dia punya perut tu, dia punya buncit tu. Diibarat kita puasa lah. Pukul 7 pagi, kering je perut je. Tinggal kepala je, perutnya tak nampak dah. Udah tengah-tengah pukul 7 sama juga. Pukul 7 dah buka. Pukul 5. Masih lagi. Masih lagi tak ada perutnya. Tinggal kepala saja. Tapi dekat hujung, dah hujung-hujung malam tu dah dekat dah buka puasa tu, datang balik perut dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, huruf ja dia berubah bentuk. Tulis dalam kotak tu supaya kita ingat. Awal dia berubah bentuk, tinggal kepala saja. Tengah dia berubah bentuk, tinggal kepala saja. Dan hujung dia kembali kepada rupa asalnya. Dia ni boleh bersambung sebelah kiri tak Ustaz? Tengok sendiri dekat situ, dia boleh. Jadi dia tak termasuk dengan geng dengan A tadi itulah. Geng-geng yang sombong. Okey, terbaik tuan-tuan. InsyaAllah. Okey, oi, nah laju betul semua beri bertiga ni. Okey, jadi saya laju sikit Okey. Seterusnya huruf ha untuk hakim. Hakim. Jadi makhrajnya di tengah-tengah ni. Saya masuk terus lah huruf ha terus. Sebab nak bagi nampak huruf yang makhraj ni. Huruf ha ni pastikan jangan kita sebut ha macam biasa. Contoh macam kita baca surah Al-Fatihah lah. Alhamdulillahirabbil alhamdu alhamdu. Itu salah tau tuan-tuan puan. Okey, terbaik soalan tu. Okey, jadi saya jawab dulu lah soalan tu. Jadi ja kalau di hujung tu dia sambung ataupun dia sendiri, jawapannya dia tidak bersambung Puan Siti sebab dia dekat hujung. Huruf yang di hujung dia tak bersambung lah. Ah, jadi kenapa kita kena tahu dia ni dekat hujung? Itu nantilah kita akan belajar. Sebab dia lebih kepada macam mana kita nak tahu dekat mana kita nak wakaf. Itu modul 4 nanti lambat lagi. Tapi buat masa ni kita tahu kalau dalam Al-Quran tu kita nampak ja tu bentuk penuh tu, kita tahulah dah habis ayat tu. Sebab dia dekat hujung. Okey. Sama-sama Puan Siti. Okey, seterusnya saya kembali balik kepada huruf ha tadi. Pastikan kita sebut ha bunyi pedas dari kerongkong tengah ni. Ha. Kalau kita sebut alhamdu, kita dah mengubah makna ayat tu tau tuan-tuan puan. Dia menjadi segala binasa. Takkan kita nak cakap alhamdulillah segala binasa bagi Allah. Seram. Kan kita nak cakap macam tu. Lagi-lagi bila kita bawa solat pula. Memang dah sah terbatal solat kita tuan-tuan puan. Masya-Allah, nauzubillah min zalik lah. Jadi diharapkan
Semua solat kita dah terima lah sebelum ni. Tak apa, tu urusan kita dengan Allah. Saya tak tahu. Okey. Tapi sekarang ni dah tahu, betul kan bacaan kita tuan-tuan dan puan? Pastikan datangnya daripada kerongkong tengah ni. Ha, ha. Macam mana nak tekan dekat kerongkong tengah? Bayangkan yang kita tengah pakai pedas. Tengah makan asam pedas. Siapa orang Melaka kat sini, orang Nongkori kat sini. Tengah makan asam pedas ataupun orang Perak. Makan sambal tempoyak. Batu orang Kelantan. Oh, Kelantan pula. Kelantan ke? Makan budu dengan cili. Bila pedas tu dia bunyi dia. Macam tu kan bunyi pedas kan? Itulah makhraj huruf ha. Itu ha, ha. Alhamdulillah. Dan seterusnya huruf kha. Huruf kha datangnya daripada kerongkong atas tuan-tuan dan puan. Bukannya daripada bibir. Jangan kita baca ho. Salah tu tuan-tuan dan puan. Bukan ho. Tapi ha, ha. Datangnya daripada kerongkong atas. Jadi daripada bawah tadi. A, ha, ha. A, ha, ha. Tengok mulut saya bergerak tak? A, ha, ha. Gerak sikit tu janganlah komen. A, ha, ha. Bukannya a, ha, ho. A, ha, ho. Salah. A, ha, ha. Jadi tuan-tuan dan puan, boleh praktis dekat rumah nanti. Tengok dekat depan cermin, mulut tu berubah ke tidak. Ataupun minta suami tengokkan ke, anak tengokkan ke. Kalau salah suruh dia tampur bibir tu. Jangan buat betul-betul. Nanti jadi keganasan rumah tangga nanti. Lepas tu petik pula Ustaz Ramzul yang ajar tampur bibir ni. Cubalah suami tegur nanti itu latihan dia. Latihan untuk tuan perempuan sendiri. Jadi tuan perempuan, jom baca bersama dengan saya. Ha 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 haja haja hasa hasa baha baha taha taha kha'a kha'a hajaha hajaha tasaja tasaja sahaba sahaba akhaba akhaba. Alhamdulillah. Okey, terbaik. Jadi, jom kita tengok formula ATH. Jadi dia sama macam abang dia tadi Ja tu. Iaitu dekat awal dia tidak dia berubah bentuk, dekat tengah dia berubah bentuk, dekat hujung dia kembali kepada rupa asalnya dan dia boleh bersambung sebelah kanan dan dia boleh bersambung sebelah kiri. Sama macam abang dia tadi. Yang membezakan dia adalah titik. Ja satu titik di atas, ha satu titik di. Komen sikit. Kat mana titik ha? Cuba komen sikit kat mana titik ha. Ah, Okey, terbaik Puan Zurina. Alhamdulillah. Tak ada titik nasib baik tak ada yang jawab dekat bawah, dekat atas ke, dekat tengah ke. Okey, terbaik. Jadi tak ada titik. Ingat baik-baik tu. InsyaAllah. Okey, kita pergi pula kepada huruf kha tadi. Ni saya dah terangkan tadi tentang makhrajnya. Huruf-huruf kerongkong. Ha, ha. Mulut tak payah bergerak. Yang bergerak perbezaan tekanan dekat kerongkong tu. InsyaAllah. Jadi jom baca bersama saya. Ha, ha. Ha, ha. Mulut tu jangan muncung. Tengok tengok dekat skrin atas tu. Muka saya tu. Ada tak muncung? Khaba. Khaba. Khasa.
Khotha. Ni saya bagi dekat sikit bibir ni, bagi nampak. Mulut saya muncung ke tidak? Jaho. Jaho. Ha ho. Ha ho. Nampak tak? Mulut saya tak bergerak pun. Tapi ada dua bunyi yang beza kan? Ha ho. Ha ho. Ba ho. Ba ho. Kena bagi nampak sikit mulut ni. Takut ada orang kata ustaz ni tipu lah. Muncung je mulut tu. Tak ada. Jom baca dengan saya. Abata. Abata. Batasa. Batasa. Jahakho. Jahakho. Bakhosa. Bakhosa. Alhamdulillah. Terbaik tuan-puan. Jadi formula awal, tengah dan hujung sama juga seperti sebelumnya. Sama juga seperti Abang Long dan Abang Ngahnya tadi tu. Di awalnya huruf kha dia berubah bentuk. Di tengah huruf kha dia berubah bentuk. Dan bila di hujung bentuknya kembali semula. Konklusinya yang kita boleh buat adalah, okey, tulis semuanya. Huruf ja, ha, kha berubah bentuk dan boleh bersambung kanan dan kiri. Tulis tuan-tuan dan puan. Huruf ja, ha, kha berubah bentuk dan boleh bersambung sebelah kanan dan kiri. Dah pukul 10 dah ni. Saya ambil masa lebih sikit boleh tuan-tuan dan puan? Tak ada siapa tulis ni. Bagi masa sikit. Susah Ustaz. Jari saya ni besar. Tak muat nak type. Tak apa. Take your time. Take your time. Tapi saya ambil masa sikit lah. Dalam 10-10 boleh ya. Ada lagi satu huruf kita nak bincangkan. Boleh ya jawab. Jangan kau tak tulis. Tak apalah. Ingat. Sebab kita pun dah nak masa nak habis ni. Dah sempat saya nak tunggu. Okey boleh ya. Okey jadi ingat tadi. Ja, ha, kha berubah bentuk dan boleh bersambung sebelah kanan dan kiri. Seterusnya kita tengok huruf yang seterusnya. Formulanya adalah dagu. Baru ada tulis ja, kha untuk dan boleh sambung belah kanan dan kiri. Alhamdulillah. Bagus Puan Zurina ni selalu support saya. Terima kasih Puan Zurina. Okey, kita pergi kepada huruf seterusnya. Huruf da, formulanya adalah dagu. Tapi jangan tengok dagu saya. Dagu saya ni bulat je tengoknya. Tengok dagu suami ke, tengok dagu sendiri ke. Bila nampak je bentuknya, rupanya macam bentuk C tu. Saya ingat sikitkan dahulu ni. Bentuknya macam bentuk C tu. Dia adalah huruf dagu. Ejaan nasib salah je tak apa. Sebab nak cepat. Tak apa, tak apa. Saya faham, saya faham. Yang penting mesej sampai. Okey. Jadi huruf dagu ni ada satu benda yang saya nak tekankan. Tengok balik dalam buku tuan-tuan dan puan, tengok balik dalam modul tadi tu. Apa dia punya makhraj. Kat mana makhraj itu? Di antara gusi dan gigi atas. Jadi bila kita baca da tu, alhamdu, du, itu bunyinya du. Bukan alhamdu. Bukan dekat gusi, alhamdu. Contohnya ayat ke-5. Iyyaka na'budu. Bukan budu tuan-tuan dan puan. Bukannya iya ke nak budu. Bukan. Dia iyyaka na'budu. Budu. Itu bunyi dia. Da, da. Bukan da. Bukan da. Tapi da. Da. Alhamdu. Iyyaka na'budu. Dengar tak beza dia? Budu dengan budu. Ada beza tak tuan-tuan puan? Kedengar sama je Ustaz bunyinya, tak ada beza pun. Ada beza kan? Cuba komen sikit. Takut.
mic saya ni rosak ke apa ke. Ha, kita kena cakap i, bunyi ni adalah da. Da. Lidah tu dekat antara gusi dan gigi atas. Da. Da. Du. Iyyaka na'budu. Jadi dah tahu ni, minta betulkan dalam bacaan, lagi-lagi dalam solat. Okey, insyaAllah. Okey, jadi jom kita pergi pada bacaan yang terakhir ni. Ikut saya baca. Ni kena ikut saya baca. Pastikan ikut saya baca. Sebab takut tersilap. Lepas ni jangan lagi baca da. Tapi da, 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 ba, da, ba, da, ta, da, ta, sa, da, sa, da, ja, da, ja, da, o, da, o, da. Pergi ke bawah. Ba, batasa, batasa, jahaha, jahaha, bada'a, bada'a, adaba, adaba. Okey, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Dan yang terakhir kita pergi kepada formula ATH. Macam biasalah saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Huruf dal ni, huruf dal ni dia berubah bentuk ke tidak? Ah, apa tak apa masa dah lambat dah ni saya bagi tahu. Okey, ada yang jawab dah. Oh, laju jawab. Okey, terbaik. Betul tuan-tuan dan puan. Dia tidak berubah bentuk. Walaupun dekat tengah tu kita tengok, kenapa bentuk dia dah lain sikit tu, dagu dia runcing sikit. Tak apa. Selagi dia tidak berubah separuh daripada dia punya bentuk asal dia, maka dia masih lagi huruf da. Jadi tuliskan dekat dalam kotak tu, dekat depan bentuknya macam C sikit. Ini dagu runcing ni, orang kata apa, dagu K-pop. Yang dekat tengah ni dia dagu Melayu sikit. Dagu ke bawah sikit. Ah, yang hujung pun sama. Dia dagunya seperti di tengah-tengah. Kenapa dia sama dekat dengan tengah ni? Sebab kita punya sifat bentuk huruf yang kedua yang saya cakapkan awal-awal tadi. Apa dia tuan-tuan dan puan? Huruf da ini adalah huruf yang selesaikan ayat berikut. Huruf da adalah huruf yang cuba tulis sikit last. Last untuk tulis hari ni tuan puan. Tolonglah Chan, bagi Chan kat saya. Tapuk sikit, penat saya bercakap. Jam. Huruf da tidak huruf da tidak berubah bentuk dan huruf da ini yang kita belajar awal-awal tadi, lupa dah ke tuan puan? Apakah perkara kedua yang kita tengok dalam modul satu ni? Tak tahu semua dah tidur ke? Pukul 10 dah semua dah tidur dah ni. Cepat. Tak sombong. Apa? Dah hampir tepat jawapan tu, Puan Zurina. Jawapannya dia adalah huruf yang sombong. Dia tak berkawan dengan orang-orang belah kiri ni. Dia geng-geng dengan M40 je. Dia tak kawan dengan B40. Dia tak boleh tengok kereta Proton masuk dekat mall dia tu. Itulah huruf-huruf ni, huruf-huruf yang sombong. Jadi dia adalah huruf yang boleh bersambung sebelah kanan, tetapi tak boleh bersambung sebelah kiri. Terbaik Puan Siti. Dia tidak bersambung pada awal tetapi bersambung. Okey, betul dalam konteks ini. Tapi lebih tepat lagi kita katakan
Dia memang tak boleh sambung langsung belah kiri. Dan huruf ada 6 huruf yang bersifat seperti ini tuan puan. Jadi hari ini kita dah belajar huruf yang tidak boleh bersambung sebelah kiri. Huruf yang sombong adalah huruf A dan Da. Alhamdulillah selesai pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan ke nak tanya pada saya ni? Sebelum saya tutup kelas kita ni. Ah, Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, tuliskan jelas. Siapa tak tulis tak boleh balik. Okey, Alhamdulillah. Yang lain ada apa-apa soalan ke? Jelas eh? Puan Zurina, baik. Puan Kasmati. Tuan Hamidun. Hero kita kelas ni. Okey, terima kasih terus. Tak habis kelas lagi dah terima kasih. Tak apalah sama-sama Tuan Hamidun. Puan Hidayah. Jelas ke tidak? Puan Nurbaya. Okey, jelas. Alhamdulillah. Nanti recorded kelas kita akan bagi nanti eh. InsyaAllah jangan risau. Untuk semua kelas. Okey, nampak gaya semua dah jelas. Saya tengok balik. Takut ada yang tertinggal. Puan Nurbaya. Tak ada lagi ni. Jangan nampak ni nama Puan Nurbaya. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi Alhamdulillah semuanya dah jelas. Jadi kita tutup dahulu. Apa tadi ni? Mudah-mudahan ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah insyaAllah. Yang penting kena istiqomah. InsyaAllah. Jadi jangan lupa siapa-siapa yang grup premium tu, jangan lupa hantarkan rakaman bacaan. Siapa-siapa yang grup VIP nanti, jangan lupa masuk kelas ulang kaji. Jadi insya-Allah kita tutup dahulu kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Ada soalan hantar rakaman guna WhatsApp mana satu Ustaz? Dalam grup masing-masing. Dah masuk grup dah kan semua? Ke ada yang tak masuk grup lagi ni? Nak kena ni. Nak kena admin ni. Semua dah masuk grup eh? Okey okey alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita hantar rakaman di dalam grup. Jadi macam saya cakap tadi, yang grup basic, tengok rakaman saja lah, ada ulang kaji sendiri. Grup premium, jangan lupa hantar rakaman bacaan, jangan lupa jawab kuis. Dan grup ulang kaji, jangan lupa masuk kelas setiap 8.30. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, sama-sama Puan Zurina. InsyaAllah. Teruskan semangat. Jangan mengalah. Kalau rasa hari ni susah, masa depan lagi susah. Jadi kuatkan semangat. InsyaAllah. Okey. Jumpa lagi semua eh. Assalamualaikum. Sama-sama Puan Nurbaya. InsyaAllah semuanya. Maaflah terambil masa sedikit ya.